Sabah, negeri di bawah bayu. Ekonominya kini giat membangun. Keindahan alam di Sabah juga menjadi tarikan pelancong dari seluruh dunia. Dan pembinaan lebuh raya Pen Borneo bakal terus memacu ekonomi negeri Sabah dengan jalinan jalan raya yang moden. Faedahnya sudah pasti akan meningkatkan sosio-ekonomi rakyat setempat. Maknanya mobiliti orang, mobiliti barangan akan lebih mudah. Kota Kinabalu, Sabah, bandar yang pesat membangun dengan kepadatan penduduk melebihi 500,000 orang. Lokasi Kota Kinabalu yang terletak di pesisir Laut Cina Selatan menjadikannya bandar yang membangun dan moden. Tiada siapa yang dapat menafikan peranan besar kemajuan sesuatu bandar itu bergantung kepada sejauh mana moden dan majunya infrastruktur yang dibina. Begitu juga dengan Kota Kinabalu yang mempunyai sistem jalinan jalan raya yang efisien telah menjadi pemangkin kepada pembangunan yang semakin rancak dan terancang. Bangunan pusat pentadbiran Sabah ini menjadi mercu tanda baharu dan lambang pembangunan di Kota Kinabalu. Bandar ini bukan sahaja menjadi pusat ekonomi bagi ahli perniagaan, malah seluruh penduduk kota dan desa berpeluang menjana pendapatan di sini. Pasar sehari atau lebih dikenali sebagai Tamu Kota Kinabalu diadakan pada setiap hari Sabtu di tengah-tengah bandar ini. Ia turut menjadi tarikan pelancong kerana menjual pelbagai barangan termasuklah barangan hasil seni pelbagai etnik setempat. Perniagaan di sini semakin berkembang kerana peningkatan sistem jalinan jalan rayanya semakin maju yang telah menghubungkan hampir keseluruhan negeri Sabah. Ini memudahkan peniaga membawa pelbagai hasil mahsul dari desa untuk dipasarkan di Kota Kinabalu. Projek pembinaan lebuh raya moden yang dinanti-nantikan oleh penduduk Sabah menjadi kenyataan dengan bermulanya pembinaan lebuh raya Pen Borneo yang bakal menghubungkan seluruh pelosok negeri Sabah. Faktor muka bumi yang berbukit bukau menjadi cabaran untuk melaksanakan projek yang menjadi pemangkin kepada kemajuan dan pembangunan ekonomi ini. Alhamdulillah, pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo Sabah telah pun bermula dengan beberapa pakej dalam fasa pertama. Inilah bukti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri melalui pembangunan prasarana yang lebih sistematik, cekap dan selamat. Secara ringkasnya, projek bernilai berbilion ringgit ini dilaksanakan untuk menaik taraf jalan raya sedia ada kepada taraf lebuh raya yang akan menghubungkan seluruh bandar dan daerah di seluruh negeri Sabah. Two-way, dual tapi satu jalan dua halah. Dan sepanjang jajaran fasa 1 ini dan kemudian ialah dua jalur dual, 2DL, dua jalan. So maknanya ini akan memberikan lebih kapasiti kepada para pengguna sepanjang 706 km. Dan sememangnya lah ini akan memberikan kemudahan pada semua pengguna, terutama sekali ketiga-tiga sektoral yang menjadi hala tuju pada negeri Sabah. Sindumin, sebuah pekan kecil yang bersempadan dengan lawas Sarawak.
pintu keluar masuk melalui kaunter immigration yang terletak di kedua-dua sempadan negeri ini. Di sini adalah titik permulaan lebuh raya Pen Borneo bagi negeri Sabah. Bagaimana yang kita dapat lihat di papan ini, 0 km apabila pengguna jalan raya memasuki negeri Sabah daripada stesen immigration Merapuk Sindumin, mereka akan bermula daripada sini. Dan kita amat berharap dengan adanya lebuh raya ini, komunikasi perjalanan di antara orang-orang daripada Sarawak, Brunei dan juga negeri Sabah akan dapat dipermudahkan lagi. Sindumin, pekan koboi yang bakal melakar sejarah. Ia akan berubah wajah kerana di sinilah bermulanya pembinaan Pen Borneo, sebuah lebuh raya moden. Lebuh Raya Pen Borneo menjadi satu lembaran sejarah kerana ia bakal mengubah lanskip pembangunan dan jaringan perhubungan di seluruh negeri ini. Pada bulan April lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah merasmikan projek Lebuh Raya Pen Borneo dan turut menyempurnakan Majlis Pecah Tanah di Sindumin. Okey, terima kasih. Mantap. Kami memang mengalu-alukan dengan hati yang begitu gembira tentang adanya projek Lebuh Raya Pen Borneo ini yang sekarang sudah wujud, sudah mula pun. Sudah ada daripada 35 package, 3 yang sudah berjalan dan berarti sudah pun bermula. Dan ini menunjukkan keprihatinan pihak kerajaan. Manfaat yang akan dikecapi oleh rakyat Sabah daripada projek lebuh raya ini adalah satu yang sering dikatakan lebuh raya tanpa tol. Keduanya, projek ini akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi negeri Sabah, dapat menghubungkan bandar-bandar di negeri Sabah dan selain daripada itu akan menyediakan satu lebuh raya yang akan memendekkan masa perjalanan yang lebih selesa dan juga efisien. Sindumin, pekan yang memerlukan pembangunan yang mampan bagi memacu kemajuan ekonomi penduduk setempat. 0 kilometer. Di sinilah titik permulaan Lebuh Raya Pen Borneo di bandar kecil Sindumin yang bersepadan dengan Sarawak. Lebuh raya ini menghubungkan seluruh negeri Sabah tanpa tol. Lebuh Raya Pen Borneo tetap jadi. Dari Sindumin, kami menyusuri pekan-pekan kecil di sepanjang laluan menuju ke Kota Kinabalu, iaitu laluan yang bakal dibina Lebuh Raya Pen Borneo, dan kami singgah di pekan kecil Kimanis yang terletak di daerah Papar. Gerai yang menjual hasil laut kering ini kebanyakannya diusahakan oleh ahli keluarga nelayan yang tinggal di sini. Nelayan di Kimanis ialah nelayan tradisi yang menangkap ikan menggunakan bot kecil. Biasanya mereka keluar pada awal pagi dan pulang menjelang petang dengan hasil tangkapan yang sekadar cukup untuk menampung kehidupan harian. Harga yang ditawarkan agak murah. RM10, RM40. Berbagai hasil laut yang dipasarkan di tepi laluan Pen Borneo ini dianggarkan lebih 20 peniaga yang menjual hasil laut. Jarang ya kita lihat gerai di tepi raya menjual hasil laut seperti ini. Tetapi di Kimanis, perniagaan peluang yang terbaik bagi nelayan yang berada di pinggir laluan Pen Borneo. Hasil laut ditangkap sendiri dan dijual tanpa pembabitan orang tengah. Ini menjadikan harga yang ditawarkan jauh lebih rendah berbanding kebanyakan tempat lain. Dari segi kelicinan perhubungan di antara Sipitang Oil and Gas Industrial Park dengan
dengan Sabah Ports, dengan Sepangar Bay Container Port makin bertambah licin. Pada masa sekarang sudah kelihatan limpahan ekonomi dari projek yang baru bermula ini. Sebagai contoh dari segi peluang-peluang pekerjaan, sebab sudah barang pasti pihak pelaksana projek ini ataupun PDP atau Project Delivery Partner, iaitu Borneo Highway PDP Sdn Bhd, untuk menjalankan operasinya sudah barang pasti mereka mengambil pekerja yang agak ramai juga jumlahnya. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Fasa 1 telah pun bermula dengan kerja menaik taraf laluan sedia ada serta pembinaan laluan baharu yang menghubungkan antara bandar. Faedahnya sudah pasti akan meningkatkan sosio-ekonomi rakyat setempat, khususnya sepanjang jajaran ini. Borneo Highway PDP Sdn Bhd, syarikat yang bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan menaik taraf laluan antara Papar dan Donggongan sejauh 11.7 km. Zubaidah Abdul Aziz, 32 tahun, antara jurutera yang terbabit dalam projek ini. Ibu kepada seorang anak kecil ini mempunyai pengalaman dalam kerja penyelenggaraan lebuh raya di Semenanjung Malaysia sebelum pulang ke kampungnya untuk menyertai projek Pen Borneo. Beberapa tahun saya menceburi bidang kejuruteraan ini. Ada sedikit sebanyaklah cabaran bagi saya. Dari segi contohnya saya berkeluarga, saya mempunyai seorang anak dan saya terpaksalah meninggalkan dia untuk beberapa hari sebagai tuntutanlah sebagai seorang pekerja Pen Borneo BHP. Projek Lebuh Raya Pen Borneo akan menelan belanja sebanyak 12.8 bilion ringgit bagi pembinaan sepanjang 706 km. Sebelum ni saya membuat penyelenggaraan jalan raya untuk jalan federal. Jadi bila saya mengikuti BHP, mana saya involve dengan construction, pembinaan sebenar untuk kejuruteraan. Dan ini adalah memberi satu peluang saya untuk mengetahui dengan lebih banyak lagi dalam ilmu engineering. Fasa pertama ini dijangka siap dalam tempoh 5 tahun dan pasti akan memacu perubahan besar. PDP ini telah diberikan Key Performance Index dan indeks ini adalah dua. Satu dari segi kos. Kos yang ditetapkan untuk fasa 1 ialah 12 bilion lebih. Dan sepatutnya dia tak boleh melebihi target kos ni. Jadi itu satu daripada dia punya Key Performance Index. Yang kedua ialah dia mesti siapkan projek ini dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu untuk fasa 1 pada bulan Disember tahun 2021. Lebuh raya ini yang merentasi kawasan sawah memberi cabaran kepada jurutera untuk memastikan ia selamat untuk digunakan. Projek Pen Borneo sektor Papar menelan perbelanjaan yang agak tinggi kerana merentasi kawasan sawah sepanjang 7 km, iaitu kawasan yang lembap berair. Menggunakan teknologi moden iaitu PVC ataupun fabricated vertical drain yang berfungsi sebagai alat yang mengeluarkan air daripada bawah tanah agar permukaan jalan raya menjadi sekata. Disebabkan laluan merentasi kawasan sawah yang berair, penggunaan PVD ini mampu menstabilkan permukaan jalan. Penggunaan material geotekstil ini mampu memperkukuhkan permukaan tanah dengan bertindak seperti longkang yang menegak untuk mengalirkan air ke bawah tanah.
tekanan dari permukaan tanah akan bertindak mempercepatkan air yang terperangkap di bawah untuk keluar melalui PVD. Secara umumnya, lebuhraya ini akan dikendalikan menggunakan standard 5 ataupun R5, R5 JKR. Maknanya ianya akan memberi free flow dengan adanya 4 lorong, lebar jalan 3.5 meter, bahu jalan ada 3 meter dan median 3 meter. Kebanyakan jalan nanti kita akan buat jadi jalan 4 lorong 2 hala. Kecuali kawasan di pesisir Pantai Tuaran, Simpang Menggayau yang tu merupakan jalan baru, hanya merupakan jalan 2 lorong 2 hala. Tidak dinafikan, pembangunan seperti pembinaan lebuhraya ini membabitkan pengambilan tanah penduduk. Begitu juga dengan beberapa peniaga di sini. Tanah tempat mereka menjalankan perniagaan turut terbabit dalam proses pengambilan. Namun, mereka amat berpuas hati dengan pampasan yang diterima. Kalau dulu belum sebelum highway lah kan, jam 1 jam lebih lah, 1 jam 25 menit gitu, 1 jam setengah. Jangka dengan siapnya highway ni nanti? Mungkin tidak sampai 1 jam. Sampai 1 jam. Setengah jam boleh sampai, so dia straight dia kan. Laluan yang menghubungkan Kota Kinabalu dengan kebanyakan bandar berdekatannya telah pun mula dinaik taraf. Ia bakal dilengkapi laluan bertingkat yang akan menjadikan perjalanan lebih lancar dan teratur. Memang Pen Borneo ni boleh dijadikan sebagai katalis yang boleh menarik pelaburan, menggerakkan pelaburan disebabkan kerana daya saing yang wujud umpamanya di konektiviti di antara Kinabalu Gold Coast dengan Kota Kinabalu. Ketika menyusuri laluan Kota Kinabalu Kudat, kami sempat singgah sebentar di Kota Belud yang terletak kira-kira 75 km dari Kota Kinabalu. Kota Belud terkenal dengan pasar atau tamunya yang menjadi tumpuan pelancong dan juga penduduk tempatan. Diangkarkan terdapat lebih 300 peniaga yang menjual serba-serbi barangan keperluan termasuklah pelbagai hasil kerja tangan yang menarik. Kami sempat melihat hasil seni pembuat parang yang dihasilkan tukang tempatan. Terdapat pelbagai jenis parang seperti barong, gayang dan pidah. Pelbagai hasil laut turut dijual di sini. Ikan masin ataupun ikan kering dari jenis talang, biasanya memang ikan talang yang makan fresh atau segar. Dibuat ikan masin saja dan tak ada siapa pun menafikan ikan talang ni ikan masin yang sangat sedap. Di sini di Kota Belud ini lah berasalnya ikan masin yang diletakkan cili memang berasal di Kota Belud dan dipanggil ikan masin ataupun ikan liki. Ikan talang pekasam atau ikan liki ini hanya terdapat di tamu Kota Belud sahaja kerana ia dihasilkan oleh penduduk setempat. Ikan tersebut dilumur dengan buah kepayang yang telah diproses dengan kaedah tertentu kerana buah kepayang boleh memabukkan jika dimakan begitu sahaja. Selain keistimewaan pelbagai jenis barangan di tamu Kota Belud ini, keunikan budaya etnik Bajau berkudanya turut menjadi daya tarikan. Faedahnya sudah pasti akan meningkatkan sosio-ekonomi rakyat setempat, khususnya sepanjang jajaran ini. Bila kita katakan sosio-ekonomi ini, bila jalan ini dinaik taraf, ada jalan baru, ada yang kita naik taraf daripada 2 lorong jadi 4 lorong. Maknanya mobiliti orang, mobiliti barangan akan lebih mudah. Sebab jalan satu, jalan besar. Dulu jalan 2 lorong, kita nak memotong pun lambat. Jadi bila 4 lorong, makna efisien ataupun kecekapan jalan itu akan lebih baik. Makna pergerakan lebih cepat. Dan bila pergerakan lebih cepat, barangan ataupun pengangkutan pergerakan orang pun lebih cepat, lebih mudah. Ini diharapkan akan dapat menjimatkan masa,
menjimatkan wang dan sebagainya. Jadi sudah pasti ianya akan salah satu ciri untuk kita menarik pelabur, kita mesti mempunyai infrastruktur yang baik. Dari Kota Belud, kami menuju ke utara. Laluan pantai yang indah dan memukau di sepanjang pantai Rang Bulan Kuala Abai masih tidak terusik di pembangunan. Di sini, tiada hotel 5 bintang. Penduduk kampung mengusahakan homestay untuk memenuhi permintaan pengunjung yang ingin bermalam di sini. Keaslian pantai yang tidak terusik dan tiada pembangunan mungkin faktor yang menyumbang kepada hasil tangkapan yang lumayan oleh nelayan di sini. Jam 5 hari. Ini berapa dalam di bawah? Kali ini berapa pancing? Kadang-kadang sampai 10. Berkilat segar ikan dia. Inilah dia hasil tangkapan menggunakan pancing di kampung Pantai Rang Bulan Kuala Abai. Adalah sebuah kampung nelayan yang terletak di pinggir pantai. Sabah ini sebenarnya mempunyai pantai yang cukup cantik. Namun bukan semua pantainya boleh diakses dengan mudah. Dengan pembinaan lebuh raya Pen Borneo, industri pelancongan akan berkembang kerana laluan lebuh raya akan menyusuri sepanjang pantai di sebelah utara pantai barat Sabah. Penduduk yang tinggal di pesisir pantai di Kuala Abai yakin kampung ini akan menjadi destinasi pelancongan terkenal dalam masa terdekat. Sabah ni mempunyai banyak pantai yang cantik. Laluan Pen Borneo yang menghubungkan bahagian pantai yang betul-betul laluan Pen Borneo melalui pesisir pantai. Pantai Tanjung Mengayau, Kudat terletak di utara Sabah. Sabah ni mempunyai banyak pantai yang cantik. Laluan Pen Borneo yang menghubungkan bahagian pantai yang betul-betul laluan Pen Borneo melalui pesisir pantai sepanjang lebih 120 km sampai ke Tanjung Simpang Mengayau melalui pantai, kawasan muara sungai. Terdapat 11 jambatan yang menghubungkan muara sungai tersebut. Dan laluan pantai ini sebenarnya memang cantik, menyamai ataupun hampir sama macam laluan di Australia, di Great Ocean Road yang lalu di pesisir pantai di Melbourne, Australia. Kudat menjadi penghujung lebuh raya Pen Borneo yang bermula dari Sindumin dan dijangka siap menjelang tahun 2021. Jajaran untuk fasa 1 kalau kita lihat pada peta negeri Sabah, ia bermula dari Sindumin iaitu di barat daya Sabah yang juga merupakan pekan sempadan antara Sabah dan Sarawak yang juga merupakan pintu masuk laluan darat dari negeri Sarawak dan negara Brunei Darussalam. Ia mengunjur ke utara di bahagian barat negeri Sabah ini sehingga ke Tanjung Simpang Mengayau atau dikenali sebagai Tip of Borneo, iaitu titik paling utara dalam Pulau Borneo ini. Tanjung Simpang Mengayau atau lebih dikenali sebagai Tip of Borneo ialah titik pertemuan dua lautan iaitu Laut Cina Selatan di sebelah kiri dan Laut Sulu di sebelah kanan. Tanjung ini dibangunkan sebagai tarikan pelancong. Inilah dia mercu tanda Borneo ataupun Tip of Borneo ataupun hujung ataupun tanjung yang paling hujung di Borneo ini. Saya pernah berada di sini, di Tanjung Datu di Sarawak, mengembara sehingga ke bahagian telinga Borneo ini, di Kudat ini iaitu bahagian paling hujung ke seluruh pantai barat Sabah dan Sarawak ini.
dihubungkan oleh lebuh raya Pen Borneo sepanjang lebih 1,000 kilometer. Selain mempunyai pantai yang cantik dan belum terusik, Tanjung Mengayau juga dikelilingi oleh banyak pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Ia menjadi lokasi menarik untuk aktiviti snorkeling. Banyak aktiviti seperti snorkeling, diving, surfing. Pada hari biasa, pantai yang masih tidak terusik oleh pembangunan ini tiada pengunjung kerana lokasinya yang jauh dari bandar. Antara aktiviti yang menarik di sini ialah mengelilingi pulau menggunakan bot, menyelam dan snorkeling. Berbanding dengan sebahagian lokasi snorkeling yang terletak di tengah lautan seperti Mabul atau Sipadan, di simpang Tanjung Mengayau ini lokasinya tidak jauh dari pantai. Siapa yang tidak teruja menyaksikan kecantikan hidupan karangnya yang jelas kelihatan dari atas bot lagi. Bila menyelam, barulah kita dapat menikmati keindahan syurga dasar laut yang pasti memukau siapa sahaja yang menyelam. Kehidupan marin ya di perairan Borneo ini kaya dengan pelbagai kehidupan marin. Di belakang itu adalah Northern Tip of Borneo ataupun tanjung yang terhujung di Borneo ini yang dihubungkan dengan lebuh raya Pen Borneo yang bakal disiapkan nanti. Berarti perairan pantai yang sukar untuk dimasuki akan menjadi tempat pelancongan yang bakal terkenal di Sabah ini. Aktiviti diving memang menariklah di kawasan ini. Yes. Sebab di luar sini kan, di Kudat sini seluruh bersekitaran ada lebih kurang 50 island sudah. So, ada banyak spot untuk diving lah. Ya, banyak spot. Tapi belum kena develop lah. Ya, so kalau ada lepas ada ini Pen Borneo Highway, senang untuk kasih agent lain macam dia travel agent lah atau dia specialize untuk diving company kan, dia boleh develop ini island-island yang lain lah dengan untuk kasih banyak tempat untuk kita as a Sabahan or a Malaysian, dia orang boleh enjoy lebih banyak lah. Hotel Kudat Riviera terletak kira-kira 3 km dari jalan utama. Ia sebuah hotel 5 bintang yang diusahakan anak tempatan. Lokasinya jauh terpencil menjadi tarikan pelancong luar kerana mempunyai pantai yang cantik dan sunyi. Kita ada pantai yang cantik tapi tidak begitu banyak orang supaya kita punya local pun boleh enjoy pantai yang begitu cantik. Ada snorkeling, ada diving juga. So it's like Sabah akan jadi yang best destination lah in future. Berkonsepkan Bali, hotel ini menghiasi landscape dan hiasan dalaman dengan begitu indah. Selain itu, pembinaannya juga menggunakan bahan-bahan seperti kayu dan perabot yang dibawa khas dari Bali. Menjelang 5 tahun lagi, sebaik siap sahaja pembinaan lebuh raya Pen Borneo, pantai Tanjung Mengayau ini pasti menjadi lokasi pelancongan yang menarik di peta dunia. Kita mengharap itu akan siap, akan jadi. Jadi nyata, tetap jadi. Itu yang kita mau. Salah satu pembangunan untuk negeri Sabah, untuk rakyat Sabah, kami rakyat Sabah. Suatu ketika dahulu, perjalanan melalui darat antara Sandakan dan Kota Kinabalu mengambil masa antara 8 hingga 10 jam. Sandakan merupakan bandar pesisir pantai dan merupakan bandar kedua terbesar selepas Kota Kinabalu. Rumah kayu Agnes Keith, seorang penulis yang terkenal pada era zaman penjajah, kini dibaik pulih kerana ia sebahagian nilai sejarah yang turut menjadi tarikan bagi pengunjung yang datang ke Sandakan.
Biasanya pengunjung akan menikmati English tea sambil menikmati pemandangan kerana lokasinya berada di atas bukit. Jalinan jalan raya yang baik menjadikan Sandakan bandar yang terus berkembang dan kini dipilih sebagai hub pendidikan di pantai timur Sabah. Bagi merealisasikan matlamat sebagai hub pendidikan, pihak kerajaan telah memperuntukkan kawasan seluas hampir 500 hektar di Sungai Batang kepada mana-mana institusi yang berminat. Di sini juga terdapat Maktab Rendah Sains Mara, Politeknik serta Universiti Malaysia Sabah yang dapat memacu kemajuan. Pen Borneo Highway menghubungkan bahagian tengah Sabah iaitu di Ranau ke Sandakan, kemudian menganjur ke Lahad Datu dan berakhir di Tawau. Sandakan adalah merupakan hub pendidikan yang penting di Sabah. Selain itu, Sandakan, Lahad Datu dan Tawau adalah pengeluar minyak sawit terbesar di negara. Pen Borneo memudahkan bahan mentah minyak sawit ini untuk diekspor ke luar negara. Turut dijangka memberi impak ialah projek pembangunan kelompok industri minyak kelapa sawit di kawasan seluas lebih 1,000 hektar di Batu Sapi. Ia menawarkan kawasan industri hiliran berasaskan minyak sawit kepada pelabur dari dalam dan luar negara. Dapat diangkut ke Sabah Agro Industrial Precinct bagi pemprosesan dan seterusnya dapat diekspor melalui Sepangar Bay Container Port umpamanya. Sandakan sebagai bandar kedua terbesar dan menjadi hub pendidikan serta pengeluar hasil sawit yang besar, tiada siapa yang dapat menafikan betapa pentingnya jalinan jalan raya seperti Pen Borneo yang bakal dibina kelak. Dari Sandakan, lebuh raya Pen Borneo akan menghubungkannya dengan bandar Lahad Datu dan juga Tawau yang menjadi kawasan pengeluar sawit utama. Jalan pintas Lahad Datu sepanjang 7 km ialah laluan baharu 4 lorong 2 hala yang terkandung dalam pakej jajaran lebuh raya Pen Borneo Fasa 1 di kawasan pantai timur Sabah yang menghubungkan Lahad Datu dengan Kunak, Tawau, Kinabatangan dan Sandakan. Laluan yang bermula di Batu 7 Jalan Silam dan berakhir di Batu 3 Jalan Segama itu dibina dengan kos RM165 juta. Ini termasuk sebuah jambatan merentasi Sungai Sepagaya sepanjang 32 meter yang direka bentuk dengan mengambil kira aspek gempa bumi. Ranau, bandar yang berkepadatan penduduk seramai hampir 100,000 orang, menjadi titik permulaan pembinaan lebuh raya Pen Borneo yang merentasi kawasan yang berbukau. Fasa 2 mungkin agak mahal sedikit sebab ia akan melalui satu jajaran yang berbukit bukau di antara Tampari dan Ranau. Dan ianya memerlukan pembinaan terowong dan viadak. Dan oleh kerana mungkin perbelanjaannya agak tinggi, ianya diletakkan dalam fasa 2. Ladang teh di Kampung Napala, Ranau ialah antara tarikan pelancong yang berkunjung ke Ranau. Pengunjung dapat melihat Gunung Kinabalu jika cuaca tidak berkabus kerana jaraknya kira-kira 20 km sahaja dan ia berada pada ketinggian lebih 2,000 kaki dari aras laut. Dapat menjimatkan masa perjalanan dan juga pelbagai macam dia punya barang-barang boleh angkut macam pergi luar lagi dari Sabah lah. Pada saya dari segi input dia dan juga impak dia amat baik untuk industri pelancongan Malaysia lah. Selain daripada membangunkan ekonomi masyarakat, kemudian itu dia memberikan peluang pekerjaan, cara tak langsung boleh mengetengahkan Malaysia kah di peringkat yang lebih jauh lah, peringkat internasional. Dan satu lagi saya nampak ialah dari segi kita mengoptimumkan iaitu alam sekitar ni untuk melestarikan alam cara tak langsung. Dari segi komunikasi itu lebih dekat lah. Kundasang, sebuah pekan kecil yang turut terkenal dengan tarikan Gunung Kinabalu. Sebahagian besar penduduknya mengusahakan ladang sayur dan buah-buahan tanah tinggi, menjadikan Kundasang sebagai pengeksport sayur utama ke Sarawak dan Brunei.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, manis. Yang ni tak manis. Oh ya, manis ha? Yang ni kena buat air dengan susu, campur susu. Buah avocado Yang ni yang biasa kita buat air lah. Kan kalau kedai Mina ada apokat dia panggil air avocado. Yang ni pun banyak di Sabah tapi tak manis. Yang ni memang macam mangga. Gerai di sepanjang laluan ini menjadi tarikan pelancong kerana selain harga yang murah, sayurnya segar dari ladang. Sabah ni memang lokasi pelancongan yang menarik. Kundasang seperti Cameron Highland, tanah tinggi sejuk, terkenal sebagai pengeluar sayur tanah tinggi dan buah-buahan tanah tinggi, termasuk juga bunga. Bagi pelancong yang datang ke Sabah ini, mereka tidak melepaskan peluang untuk ke Kundasang dan lebuh raya Pen Borneo yang bakal menghubungkan KK, Kundasang dan Keranau. Semuanya untuk kemudahan pergerakan rakyat negeri Sabah. Yang suka melancong ni dia akan gunakan juga jalan lama. Pendapat saya yang Pen Borneo tu diteruskan projek tu tapi naikkan taraf jalan-jalan lama yang melalui tempat-tempat peranginan ini. Itu pendapat saya lah. Kalau tidak nanti tempat ni akan habis macam tu ya. Dia lalu juga. Dia lalu Kundasang, lalu Ranau. Kalau itu maknanya lebih baik lah. Maknanya kita lebih cepat lah perjalanan kita. Gunung Ganangnya na'udzubillah. Belum kamu pergi ke Ningau kan? Kalau ikut ke Ningau la ilaha illallah. Kami 10 kali 20 kali sudah ikut jalan ke Ningau, tapi kami dalam kereta apabila nak mendaki tu mesti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa pula zikir, apa ayat dibaca semua. Takut. Minta Allah saja selamatkan. Ke Ningau. La ilaha illallah. Pen Borneo nak dibuat ni puan? Mesti boleh dibuat. Akan siap. Kalau siap tu macam apa pendapat? Terbaik. Sangat terbaik. Kita mengharap itu akan siap, akan jadi. Jadi nyata. Jadi nyata, tetap jadi. Itu yang kita mau. Salah satu pembangunan untuk negeri Sabah, untuk rakyat Sabah. Kami rakyat Sabah mesti mau. Itu yang terbaik, itu yang diharapkan. Pen Borneo kan, dibangga. Lebuh Raya Pen Borneo akan menyumbang kepada sektor ekonomi kerana ia turut menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 400,000 penduduk Sabah. Projek lebuh raya dan Pen Borneo bukan sekadar membina dan menaik taraf jalan raya kepada lebuh raya semata-mata. Hakikatnya projek ini adalah pemangkin kemajuan ekonomi negeri Sabah. Projek ini akan membantu merancangkan agenda pembangunan negeri seperti mana yang telah kita gariskan melalui agenda hala tuju negeri Sabah dan pembangunan koridor Sabah yang sedang giat dilaksanakan. Fasa pertama pembinaan lebuh raya Pen Borneo telah berjalan seperti dirancangkan dan dalam tempoh terdekat, fasa seterusnya akan dilancarkan bagi terus memacu kemajuan negeri Sabah.